memberi kesan dari segi makanan itu sendiri dan dari segi pembelian makanan dan juga bagaimana family menyediakan makanan untuk ahli keluarga ya, sebab kita dah dari segi pergerakan kita dah terhad ya. Okey, Doktor, untuk kita memulakan buat bicara kita, Doktor ya. So boleh saya Doktor terangkan sedikit, Doktor, apa kaitan antara pengguna dan makanan dengan PKP 2.0 ni, Doktor? So boleh Doktor terangkan sedikit, Doktor. Terangkan sedikit saja, Doktor. Okey, bila sebut tentang pengguna itu adalah mereka yang menggunakan barangan, end user ya. Dia tidak bila kita kata end user ni ya, pengguna yang akhir, dalam konsep definisi pengguna itu sendiri kita boleh tahu bahawa mereka tidak menjual ya, tapi dia mereka menggunakan barangan ataupun perkhidmatan. Jadi bila sebut tentang makanan itu sendiri, makanan merupakan satu keperluan asas bagi pengguna. Dan bila kita sebut tentang PKP ni menjadikan kita punya pergerakan lebih terhad sebab kita nak bendung daripada berlakunya perebakan virus COVID-19 itu sendiri. Jadi ianya secara tidak langsung akan memberi kesan sedikit dari segi pengambilan makanan dan juga pembelian makanan dalam kalangan pengguna itu sendiri ya. Saya nak sentuh tentang PKP 1.0 yang lepas, mana Jabatan Statistik Negara, Department of Statistics Malaysia, Jabatan Statistik telah membuat kajian online dan didapati ya, dari segi spending on food product, dari segi perbelanjaan pada produk makanan, beras, ikan, daging, ayam dan juga telur merupakan 3 jenis makanan yang paling tinggi dibeli oleh pengguna during PKP, semasa PKP. Dan untuk PKP kosong ni pula, saya rasa benda yang hampir sama ya, produk yang hampir sama yang Doktor, boleh unmute ke, Doktor? Minta maaf, Doktor, boleh unmute kan Doktor punya tu? Okey, tuliskan, Doktor. Okey. So, bila kita sebut tentang PKP 2.0, kalau kita lihat ya, PKP 1.0 itu lagi ketat pergerakan dia. Mana waktu PKP 1.0 yang lepas, kita hanya dibenarkan keluar untuk membeli barangan makanan dan hanya 2 orang saja yang boleh dibenarkan keluar kan. Jadi dari segi perbelanjaan ke atas makanan itu sendiri, kita boleh lihat kebanyakan mereka membeli barang makanan yang apa orang kata makanan asas, macam contoh beras, ikan, daging, ayam, dan juga sayur-sayuran tu jadi nombor 4 ya. So yang nombor 3 yang sering diberi oleh itu adalah telur. So ini adalah makanan-makanan yang paling tinggi dibeli oleh pengguna semasa PKP 1.0. Tapi semasa PKP 2.0 saya rasa tiada perubahan yang ketara sebab disebabkan oleh kita punya kawalan pergerakan kita ya. Dan bila sebut PKP 2.0 juga saya yakin ya masih ramai yang akan mengalami masalah kehilangan pekerjaan. Jadi mereka semua hanya akan membeli makanan yang wajib ada di rumah. Contoh makanan yang memberi tenaga, beras, makanan yang memberi protein. Protein kalau kita tengok telur adalah nombor 3 pada tahun lepas. PKP 1.0. Dan telur ni adalah sumber protein, tapi dia tidaklah yang terbaik sebab sumber protein terbaik adalah daripada ikan, daging. Tapi sebabkan harga bagi pengguna-pengguna B40 especially, mereka akan prefer yang lebih murah.
So dia sebut yang lebih murah ni maksudnya mereka akan lebih suka membeli yang dapat mengenyangkan perut ahli keluarga mereka dan dia tidak kisah dari segi kandungan nutrien dan sebagainya. Tapi yang saya nak sentuh kat sini, bila sebut tentang PKP 2.0 dari segi pembelian makanan mungkin akan berlaku perubahan besar. Before this kita boleh beli makanan yang tinggi kualitinya, tapi sekarang mungkin disebabkan oleh kekurangan pendapatan dan sebagainya, mereka akan beralih kepada makanan-makanan yang hanya lebih murah, lebih tinggi dengan tenaga, tapi dari segi kandungan nutrien mungkin kurang. So itu yang saya boleh kupaskan dekat sini bila kita sebut tentang makanan dan pengguna tu masa PKP 2.0. Okey doktor, saya rasa doktor kan, pengguna kita, penonton kita dah mula dapat sedikitlah kefahaman dengan tajuk yang kita bincangkan ni. Doktor, apa kaitan dengan makanan pengguna yang 2.0 ni? Bila doktor bagi sedikit mukadimah tadi tu, saya percaya dia dah sedikit memberikan gambaran, oh okey, makanan apa yang mereka patut beli, bagaimana yang mereka beli, dan apa pula yang berlaku daripada 2.0 dengan 1.0 masa PKP dulu kan. So berikut kata doktor dah sentuh sedikit dengan PKP 1.0 tadi dulu tu. Doktor boleh tak berikan reaksi masyarakat terhadap pertama sekali berbanding dengan waktu sebelum ni. Mula-mula sekali. Saya percaya masa dulu tu kan masa panik betul. Belum panik dan dia orang ni. Apa betul beli ni? Ada sampai habis di supermarket tu. Ada borong semua. Untuk mute kan mic masing-masing. Sepadannya daerah tak ada sepadan. Para penonton untuk mute kan mic anda semua. Okey. Mohon sebaik untuk mutekan dia. Okey. Terima kasih diucapkan pada penonton semua. Okey. So doktor, sekali lagi saya minta doktor kupas sedikitlah doktor. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap pengurusan makanan, terutama sekali semasa dalam aspek isi rumah keluarga tu, berbanding PKP 1.0. Sebab percaya masa tu ramai doktor yang macam panik, dia beli macam-macam, habis kan kata nak beli barang-barang tu, umpama nak habiskan barang di supermarket tu nak dihabiskan semua sekali. So doktor tolong bagi sedikit doktor advice apa yang macam mana reaksi dan juga pandangan doktor. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih Dr. Irwan. Okey, bila kita sebut tentang PKP 1.0 yang lepas, apabila kerajaan umumkan PKP pada seingat saya adalah 16 Mac 2020 rasanya. Itu adalah apa yang kerajaan umumkan ya untuk PKP 1.0. During that time pembelian panik dah berlaku. So bila berlakunya pembelian panik, bila sebut pembelian panik, waktu itulah roti gardenia susah nak jumpa dan sebagainya. Sedangkan ianya sepatutnya tidak berlaku bila berlakunya pembelian panik. So dari segi untuk mendapatkan makanan tersebut, dia menjejaskan kepada orang lain, pihak orang lain. Ini menyebabkan ada setengah-setengah produk makanan yang sepatutnya harga dia lebih murah, terpaksa dijual dengan harga yang mahal sebabkan stok yang susah dapat. Maksudnya stok tak sampai dan sebagainya. Bila berlakunya pembelian panik juga menyebabkan akan berlaku pembaziran makanan. Tapi kalau kita lihat sekarang, PKP 2.0, pembelian panik memang tidak berlaku. Walaupun ada yang di media sosial menunjukkan beberapa penduduk, beberapa pengguna itu sendiri yang rasa macam terbeban dan sanggup beli secara banyak. So bila you beli secara banyak dari segi pengurusan makanan, makanan tersebut, especially bahan mentah, makanan-makanan dia ada due date ataupun dia ada expiry date, tarikh luput. Jika dibeli secara banyak, dari segi penggunaan kurang di rumah,
So ianya membazir, membazir dari segi kewangan dan juga dia membazir dari segi makanan tu. So bila lepas tarikh luput, makanan tersebut dimakan, dia akan menyebabkan kesan kepedas pada pengguna tu sendiri. That's why dari segi pembelian panik tu sepatutnya tidak berlaku. Tapi untuk PKP 2.0 saya rasa benda ni memang tak akan berlaku. Tidak berlaku walaupun ada, tapi tidak berlaku secara luas ya. Bila kita compare, kalau kita bandingkan dengan PKP 1.0 ya. Dan dari segi bila berlakunya PKP 2.0 ni ya, saya rasa yang paling terkesan adalah ketua isi rumah yang mengalami ataupun yang hilang pekerjaan. So bila hilang pekerjaan, pendapatan mereka akan berkurangan ataupun mungkin tak ada ya. Dan sewaktu ini fokus utama untuk ketua isi rumah, especially pengguna itu sendiri, dia mahu sediakan makanan yang cukup untuk keluarga. Maksudnya cukup ni maksudnya untuk makan tengah, makan pagi, makan tengah hari. Tapi bila berlakunya 2.0, PKP 2.0 ni, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan ni, dari segi pengambilan makanan pun akan terjejas. Especially bagi mereka yang berpendapatan rendah di kalangan pengguna B40, golongan B40. So, rasanya pihak kerajaan pun aware ataupun sedar tentang perkara ini, dan that's why baru ini kita punya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan ada bantuan bakul makanan sebanyak RM100 untuk setiap keluarga yang terjejas. Maksudnya mereka yang mengalami masalah kekurangan pendapatan boleh mendapatkan bantuan bakul makanan ini. Tapi bila sebut tentang bantuan bakul makanan, ia diberikan sekali, dia tidak diberi berulang kali. Dia diberi sekali saja. Kurang-kurangnya dapat mengurangkan beban bagi keluarga-keluarga yang terjejas. Cuma bantuan ini adalah sebanyak RM100, dan bila kita sebut tentang bantuan sebanyak RM100 ni, so we cannot expect more. Maksudnya dalam bakul makanan itu sendiri hanyalah ada makanan yang dianggap sebagai makanan asas. Contoh beras, telur, minyak masak, gula dan tepung dan sebagainya. So keluarga tu sendiri kena bertindak proaktif. Maksudnya walaupun dapat bantuan makanan, bantuan bakul makanan, dari segi pengurusan makanan, keluarga perlu sediakan dahulu makanan-makanan yang perlu ataupun makanan yang penting saja dahulu. So lupakan dulu nak makan pizza ke ataupun nak makan KFC ke dan sebagainya. Sebab ini adalah makanan-makanan yang dikira sebagai bukan saja tidak sihat, tapi harganya juga tinggi ya, ataupun mahal berbanding dengan kalau disediakan secara memasak di rumah ya. So bila kita memasak di rumah, kita boleh kawal dari segi pengambilan garam, gula dan sebagainya. Selain daripada itu, kita boleh kawal perbelanjaan ya. So kurangkan pembelian makanan di luar, grab food dan sebagainya itu, tapi masak di rumah. So ini salah satu cara bagaimana pengguna itu sendiri dapat menguruskan makanan mereka, pada masa yang sama dapat mengurangkan perbelanjaan. Selain pada memasak di rumah, yang penting juga adalah perancangan menu. Okay. Bila kita merancang menu, for example, untuk satu minggu, kita dah decide, kita dah tentukan apa makanan untuk makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Untuk satu minggu tu, kita dapat detailkan ataupun kita dapat senaraikan apa bahan mentah yang kita perlu beli. Oleh itu, bila kita dapat senaraikan bahan mentah yang perlu kita beli,
kita tidak akan masukkan apa saja bahan-bahan yang tidak perlu. So selalunya bila berlakunya pembelian makanan, kebanyakan pengguna dia tidak, walaupun ada yang menyenaraikan apa yang dia perlu beli, tapi dia tidak merancang menu dengan baik. Kadang-kadang just untuk hari ini saja, so menu dia apa dia untuk makan tengah hari. Makan malam dia akan fikir yang lain. Ada juga pengguna yang dia merancang menu untuk satu hari, makan tengah hari dan makan malam. Keesokannya baru dia fikir apa yang dia nak makan untuk ahli keluarga mereka. Kalau kita merancang menu pada waktu tempoh seminggu, pada waktu itulah juga kita dah kenal pasti apa bahan yang kita perlu beli, especially bahan mentah. Dan bila kita beli, kita perlu beli secara pukal pun banyak, tapi untuk bahan-bahan segar beli hanya untuk satu minggu tu je lah. Tak perlu beli secara berlebihan sebab bahan-bahan mentah, especially macam sayur, ikan dan sebagainya, dia cepat dari segi ketahanan mereka adalah pendek, tempoh tahan dia, dan juga kesegarannya pun adalah pendek. Jadi kalau you beli untuk tempoh 2 minggu for example, of course bahan-bahan ni akan cepat rosak, ya. Jadi beli ikut keperluan tapi senaraikan apa yang kita hendak beli. Itu yang penting, ya. So selain daripada mendapatkan bantuan baku makanan, kena sediakan bahan makanan asas saja dahulu, masak di rumah dan rancang menu. Okey doktor. Doktor punya perkongsian tu saya rasa macam banyak dah memberi saya tips dah. Okey, masa mula bagaimana kita nak uruskan diri semasa PKP 2.0 ni berbanding dengan 1.0. Sebab masa saya macam doktor tip doktor bagi tahu, so bantuan daripada kerajaan mengatakan ada bakul makanan, so sejumlah RM100 doktor. Ya, RM100 saja. RM100. So diberi secara one off. Okey, maksudnya dengan bakul makanan tu mereka-mereka yang terkesan akan sedikit sebanyak dapat membantu golongan ini meringankan beban mereka lah. Dan juga saya tertarik dengan doktor punya sikit penasihat itu yang dipanggil perancangan menu. Okey, perancangan menu tu doktor dah bagi sikit dia. Macam mana nak pagi, macam mana makan apa dulu, tengah hari macam makan apa, petang mengapa, malam bagaimana. Doktor, saya sikit macam saya ni soalan saya nak tanya sikit, saya pun risau doktor. Bukan apa doktor. So, dan saya rasa perkara ni pun perkara yang ramai yang juga penonton kita di dalam ruangan ini kita tanya. Okey, berkenaan dengan dulu kita ada PKP 1.0. So dah lama duduk rumah. Macam-macam dah. Duduk rumah bekerja. Especially yang work from office ni doktor. Work from home. Okey, bila work from home ni yang kerja, makan, kerja, lapar je makan. So dia risau. Gimana doktor? Dia kata, saya ni bila timbang-timbang ya naik badan. Macam mana ni doktor? Saya pun risau doktor. Bila kena PKP 2.0 ni pula, doktor kan? Saya rasa macam pipi dah makin naik dah ni. Sebab badan-badan pun dah kembang ni. So saya rasa nak pergi gym tak buka. Nak jogging pun kita biasa jogging dengan kawan-kawan. Tak boleh jogging sebab ada SOP yang perlu kita kena ikut doktor. So dengan perancangan menu doktor tu, saya rasa sikit membantulah. Adakah doktor boleh bagi pandangan lain macam apa yang boleh dilakukan lagi selain daripada perancangan menu tu doktor? Macam mana nak macam bagi makanan sihat, tak macam kita macam bila kita dah kembali bekerja work from office nanti dah masing-masing dah macam dah tak macam dah lesu ke apa kan. So boleh doktor bagi sikit doktor. Tips sedikit je doktor. Mungkin untuk saya ke untuk rakan-rakan kita di dalam ruangan ni. Okey selain daripada merancang menu, kalau kita kata untuk mendapatkan makanan sihat, bila sebut tentang makanan sihat tu tidak semestinya mahal. Ya. Ramai yang beranggapan bahawa makanan sihat tu makanan yang harga lebih tinggi pada makanan-makanan biasa. No. Selalunya makanan sihat ni kita boleh tengok kan, kalau dalam bidang makanan dalam bidang pemakanan tu sendiri, penggantian makanan tu pun boleh dilakukan
For example, untuk sebagai contoh, katalah kita apa, orang kata brokoli itu tinggi dengan kandungan nutrien dia, tapi brokoli mahal pula. So bagi golongan yang B40 mungkin rasa macam tak mampu untuk beli sayur-sayur yang mahal ataupun buah-buahan yang mahal ni. Jadi apa yang mereka boleh buat, ada mereka gantikan brokoli itu, contohnya brokoli itu dengan kangkung ataupun dengan sawi ataupun dengan bayam. Yang mana yang ini juga, sayuran ini walaupun harga dia lebih murah, tapi dari segi kandungan nutrien dia lebih kurang sama dengan sayur-sayuran yang mahal yang ada kat pasaran tu. Dan yang kedua adalah home farming. Maksudnya dekat sini untuk mendapatkan sayur yang lebih murah lagi, digalakkanlah siapa-siapa yang ada tanah dekat tepi rumah tu boleh bercucuk tanam sendiri, ataupun yang tinggal di apartmen, di flat boleh gunakan sistem hidroponik. So bila melakukan home farming ni bukan sahaja dia dapat menjimatkan dari segi perbelanjaan, tapi kita boleh dapat juga makanan ataupun sayuran yang segar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata mereka yang work from home ni, kerja dari rumah, bila lapar makan, sebenarnya benda yang sama. Bila kita bekerja di office, work from office, bekerja di pejabat, kita ada masa-masa tertentu untuk makan. Cuba praktikkan benda yang sama bila bekerja daripada rumah. Okey, bila you start pukul 8 pagi bekerja, you clock in 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Pukul 12 hingga pukul 2 itu adalah masa rehat untuk anda. Jadi waktu itulah untuk anda mengambil makanan tengah hari. So janganlah pula waktu bekerja tu kita sibuk mencari makan. Memang betul lah dapur dekat dengan tempat kerja kita. Tapi yang penting sekali dekat sini adalah disiplin lah. Kalau kita betul-betul bekerja, saya rasa lagi satu yang boleh mengurangkan sentiasa makan waktu bekerja di rumah ni adalah jangan skip breakfast ataupun jangan abaikan makan pagi ataupun minum pagi. Makan pagi lah. Because makan pagi itu memberi tenaga kepada kita sehingga 12 atau pukul 1 petang. Jadi tak ada masalah waktu tu untuk kita tak berasa untuk kita nak merasa lapar ya. Sebab bila kita mengambil breakfast ataupun makan pagi ni, badan kita dah dapat cover tenaga yang kita gunakan sewaktu kita tidur. Waktu kita tidur, kita pun banyak gunakan tenaga kan untuk proses dalaman badan. Jadi untuk recover balik dia punya tenaga yang dah digunakan. That's why kita perlu mengambil makan pagi ya. Tapi mereka yang skip breakfast, dia mungkin akan menjadi satu masalah bagi mereka. Sebab pada pukul 10 pagi mereka dah start lapar dan mula mencari makanan. That's why kalau kita tidak boleh kontrol benda ini, itu yang berlakunya pertambahan berat badan dan sebagainya. Ya, okey, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk tadi saya dah sebutkan ya tentang penggantian makanan. Kita gantikan makanan yang murah tapi dengan kandungan nutrien yang sama. Sama juga dengan buah-buahan. Kalau kita lihat dekat sini sekarang ni musim, kalau buah-buahan kita lebih prefer buah-buahan tempatan. Sebab buah-buahan tempatan ni kandungan nutrien dia lebih kurang sama dengan buah-buahan yang kita import daripada luar negara. Tapi bergantung juga, ada setengah orang ni tak boleh makan buah, ada setengah orang tak boleh makan sayur. So benda-benda yang macam ni perlu diambil kira lah dalam pengambilan makanan. Untuk penyediaan makanan yang sihat di rumah, sepatutnya kalau kita tengok pengguna, pastikan setiap dish ataupun sajian yang ada yang diberikan pada ahli keluarga mesti ada sayur. Jangan skip sayur. Ya. Sayur tu kena ada. Walaupun sayur tu kangkung ke, sawi ke, kopi, mesti ada dekat atas meja. Ya. Sebab ini untuk memastikan kita dapat cukup nutrien, especially vitamin. Sebab tak semua makanan itu membuat kekurangan nutrien. Ya. Okey. Itu je. Ada... Betul.
doktor punya bila kita berkaitan dengan kita nak cara nak kurus, bukan kurus macam nak sihat lah. Kurus tu mungkin macam apa yang mereka kata tak nak sihat. Mereka kata sihat. So mungkin doktor bagi tarik kita gantian makanan jangan memberi gambaran kepada penonton kita bahawa makan pagi atau breakfast sangat penting. So dulu saya pun beranggapan bahawa kalau saya nak nampak kurus, okey, semua tu breakfast nak ambil. Okay, ambil makan satu hari sekali je. Kan? So jadi benda-benda gini saya rasa macam adakah itu sebagai satu mitos atau macam mana doktor? Sebenarnya kita aja ambil breakfast saya makan. Kita ambil tengah hari je. Okey terima kasih Dr. Irwan. Kalau kita tengok ini kita tengok dari segi pengurusan berat badan lah. Tak salah bagi mereka yang nak kurus ataupun mereka yang nak turunkan berat badan, tapi tolong jangan skip. Saya cuma cadangkan kat sini satu je. Jangan skip nasi ataupun sumber tenaga makanan yang memberikan tenaga. Kalau kita rasa kita tak boleh nak makan nasi, kita gantikan kepada roti ataupun pasta ataupun mie dan sebagainya. Tapi kalau ikut saranan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, sekarang ni mereka kita dah ada piramid makanan yang baru Mana dalam piramid makanan yang baru tu makanan yang berasal sumber tenaga dia bukan lagi daripada dasar. Dekat bahagian bawah sekali, aras bawah sekali sekarang adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Pengambilan ni wajib ada dalam, that's why saya cakap tadi, mesti ada di atas meja untuk setiap ahli keluarga. Sebab kenapa? Dengan pengambilan sayur-sayuran, buah-buahan yang tinggi, dia dapat mengurangkan juga pengambilan tenaga daripada nasi dan sebagainya. Tapi nasi dan itu jadi pada aras kedua. Jadi sama juga dengan susu. Susu kena turun jadi aras kedua. Jadi bila sebut tentang nak kurus, jangan skip makanan yang memberi tenaga kepada kita. Walaupun buah-buahan dan sayur-sayuran itu ada juga bagi tenaga, tapi dia dah tak cukup untuk badan kita, untuk tenaga yang badan kita akan gunakan. Sebab kita kena ambil juga produk makanan yang dapat beri tenaga kepada badan kita. Contoh nasi, roti, kentang dan sebagainya. Tapi kalaulah nasi tu diambil, kita boleh limitkan dia lah, moderatekan dia. Maksudnya before this kita dah ambil sekali makan 2 sendok, mungkin kita boleh kurangkan dulu jadi 1 sendok ataupun 1,5 sendok, bergantung pada bagaimana badan kita adapt dengan benda ni. Masalah sekarang kalau kita lihat ramai yang pergi ke exercise dan sebagainya, tapi dari segi pengambilan makanan mereka tidak kurangkan apa yang mereka perlu makan. Jadi kalau kita tengok banyak yang menyatakan bahawa exercise hanya mengambil lebih kurang dalam 20% saja untuk pengurangan berat badan, dan lagi 80% itu adalah pengawalan pengambilan makanan. So itu yang penting. Saya rasa macam apa mukadimah tu dah macam memberilah saya sedikit nasihat pada diri saya juga rakan-rakan kita di ruangan buat bicara kita ini. So doktor, saya ingin ambil sedikit ada satu soalan daripada sahabat kita, iaitu penonton kita, iaitu Muhammad Naim Abdul Hafiz. Beliau bertanyakan ni doktor, bertanya dengan sepanjang musim PKP ni kita perlu banyakkan pengambilan vitamin C untuk meningkatkan antibodi badan. Jadi kuantiti macam mana yang kita perlu ambil secara harian atau mingguan? Itu yang ditanya doktor. Lepas tu dia sebagai contoh, saya akan minum air lemon. Dia air lemon ni doktor. Air lemon setengah biji yang dicampur madu dan air suam tiap hari. Adakah cukup? Saya pun ada buat macam ni doktor. Cuma mungkin lemon tu kadang-kadang tak buat lah. Madu tu insyaAllah ada sampai hari-hari. So atau, dia tanya lagi, atau jika pengambilan suplemen vitamin C satu kapsul sehari cukup tak? Okey, itu
soalan daripada penonton kita. Boleh doktor jawab tak doktor soalan beliau ni doktor? Okey, terima kasih pada yang bertanyakan soalan. Okey, di musim COVID ni, okey, apa fungsi vitamin C sebenarnya? Vitamin C, ramai yang kata fungsi dia adalah untuk meningkatkan imuniti badan masing-masing, badan kita. Tapi memang betul dia boleh meningkatkan imuniti badan. Tapi dari segi pengambilannya adakah perlu ataupun tidak? Dia bergantung. Kalau dalam kita punya pengambilan makanan harian kita, diet kita dah memang ada vitamin C dalam tu. Jadinya pengambilan secara pil ataupun suplemen tu tidak perlu sebab vitamin C ni adalah sejenis vitamin yang larut air. Kalau badan kita dah cukup dengan vitamin C, kalau kita ambil suplemen what happen is dia hanya dibuang. Maksudnya badan kita akan keluarkan semula yang lebihan tu melalui air kencing. So rugilah apa yang kita ambil suplemen tersebut. Tapi bagi mereka yang mungkin mengalami macam sesama dan sebagainya, digalakkan ambil. Sebab dia membantu, vitamin C ini membantu dari segi meningkatkan imuniti badan untuk melawan penyakit yang ada dalam badan kita. Tapi kalau nak amalkan juga, boleh jangan lebih pada 1000 mg sehari. Kalau you tanya doktor pun kebanyakan doktor tak galakkan ambil vitamin ni. Tapi kalau sebagai nak amalkan juga, janganlah lebih pada 1000 mg sehari. Maksudnya 1000 mg, kita kena pandai baca label lah. Dekat depan tu dia ada tulis okey apa, berapa banyak miligram. Dia ada 500, dia ada 250, dia bergantung keperluan. Sebenarnya bila kita ambil suplemen ni, kita kena refer pada doktor, perubatan, sama ada kita boleh ambil ataupun tidak. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kalau saya sampai madu dengan lemon dia. Sebab katanya dapat kuruskan badan. Madu dengan lemon. Okey. Madu tu sendiri adalah gula ringkas. Gula ringkas. Dia sebut tentang gula ringkas ni. Konsep gula ringkas dalam badan kita, dia tak ada guna sangat banyak. Sebabnya badan kita perlukan gula yang kompleks, yang karbohidrat. Maksudnya kompleks ni adalah gula yang ada kandungan tenaga yang boleh beri pada fungsi badan kita. Jadi kalau you ambil madu, madu ni ada gula ringkas, orang kata baik, ada tak baik. Bagi saya bergantung pada individu tersebut sama ada dia nak ambil atau tidak. Tapi konsep madu tu sendiri pun, kalau kita kata gula ringkas ni, dalam badan kita, gula ringkas ni tak ke mana. Maksudnya badan tak gunakan langsung. So nak tanda dia akan convert kepada lemak kalau kita tidak kerap melakukan yang aktif lah, yang tinggi lah. So gantunglah pada individu kata macam nak makan ke tak nak makan. Saya tak boleh nak menghalang, tapi konsep kita kena faham konsep dahululah sebelum kita ambil mana-mana suplemen. Adakah ianya membantu ataupun tidak? Adakah ianya untuk meningkatkan kekurangan nutrien dalam badan kita, ataupun sekadar untuk apa kata ikut trend, orang makan vitamin C, aku pun kena makan vitamin C. No, dia bergantung pada diri. Kalau rasa vitamin C itu penting, bagus, dan kita rasa kita memang tak cukup dalam diet kita, kita ambil. Saya tak tidak mana. So, saya pun rasa saya macam okey, selama ni macam okey, kalau saya ingat kan saya fikir memang madu limau tu boleh kurus. So maksudnya benda tu tak semestinya cara hidup yang aktif. Itu sangat membantu saya dan juga rakan-rakan kita dalam saya jadi apa yang dilakukan dan pengurusan makan yang lebih baik, doktor. Boleh sikit doktor kupas ni, doktor. Apa dia soalan tadi, Dr. Irwan? Boleh ulang? Pandangan doktor, okay, apa yang perlu dilakukan oleh pengguna atau masyarakat kita bagi memastikan kecukupan makanan tu, doktor, dan pengurusan makanan yang lebih baik? Boleh doktor kupas kita, yang masukkan kecukupan tu
pengurusan makanan tu supaya lebih baik? Bagaimana Doktor? Terima kasih. Okey, bila sebut bila kita sentuh tentang apa orang kata kecukupan makanan. Kecukupan makanan ni food security kita panggil. Security ataupun jaminan kecukupan makanan. So konsep jaminan kecukupan makanan ni dia berasaskan pada 3 perkara yang kita kena faham. Yang pertama adalah ketersediaan makanan tersebut. Ini termasuk makanan yang ada tu dari segi kualiti makanan dia mesti baik, makanan yang bertinggi nutrien dan sama ada ianya daripada sumber tempatan ataupun sumber import antarabangsa. Yang kedua, kita tengok perkara yang melibatkan jaminan ataupun kecukupan makanan itu adalah dari segi akses fizikal. Akses fizikal dan ekonomi. Maksudnya kat sini mudah ataupun tidak kita boleh pergi nak dapatkan makanan tersebut. Dan dari segi harga jugalah. Adakah kita mampu beli ataupun tidak. Dan yang ketiga, dari segi kestabilan bekalan makanan. Maksudnya sama ada makanan yang ada sekarang ni cukup ataupun tidak untuk kita gunakan. Dan selalunya kestabilan makanan ni merujuk kepada bagaimana kerajaan menyediakan bahan makanan tersebut kepada rakyat mereka, kepada rakyat ya. So ketiga-tiga perkara ni adalah amat penting untuk memastikan kita punya makanan tu cukup ataupun tidak. Dalam isi rumah juga, dalam keluarga juga, kita kena pastikan ketiga-tiga ni. Yang pertama, kita mesti pastikan makanan kat rumah tu sentiasa ada. Contohnya, tadi yang saya sebutkan tadi adalah makanan asas. Beras, gula, garam, tepung, minyak masak dan sumber protein, ikan, daging, ayam ataupun telur. Kalau tak ada pun ikan dalam tin, sardin for example. So ini mesti ada di rumah. Kalau bahan asas pun tak ada di rumah, kita yang kedua dan yang ketiga tu memang takkan ada lah. So so bahan makanan yang asas ni mesti ada dekat rumah untuk memastikan kita cukup makan, ahli keluarga kita cukup makan. Dan yang kedua dari segi makanan tersebut. That's why kalau kita tengok bila kita pergi nak beli barang makanan, ada setengah harga dia tinggi, ada yang tu rendah. For example, bawang. Bawang tu memang ada masalah sekarang ada sekejap dia tinggi, sekejap rendah. Sebab kita import bawang merah tu daripada luar, daripada India. Dan bila berlakunya pandemik ni, logistik pun akan mengalami masalah juga disebabkan oleh SOP dan sebagainya. So dari bahan mentah yang daripada negara luar nak masuk ke dalam Malaysia pun kena follow SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi secara tak langsung rantaian makanan tu terjejas dekat situ dan ni menyebabkan berlakunya kenaikan harga makanan. Ya, tapi bagaimana kita sebagai pengguna tu nak beli lagi satu adalah kita punya akses fizikal. Akses ni maksudnya jauh ataupun dekat kedai yang kita nak beli barangan tersebut. Kalau jauh dia akan menambahkan kos kepada kita punya pembelian kos kepada pembelian makanan. So dari segi kos minyak dan sebagainya. So ini perlu dia ambil kira juga ya. Dan yang ketiga sekali, adakah bahan tu sentiasa ada ataupun tidak. Ya, so kalau yang basic bahan asas ni kalau dah tak ada sangat, itu menunjukkan masalah di kecukupan makanan di negara kita. Tapi so far belum lagi ada masalah. Tapi ramai yang dah mula merasa risau dari segi kecukupan makanan ni disebabkan oleh pandemik. Tadi yang saya sebutkan tadilah dari segi rantaian makanan, dari segi bekalan makanan yang mana lambat sampai dan ia menjejaskan harga makanan terpaksa dinaikkan dan efek dia adalah kepada pengguna, especially golongan B40. Saya punya pada pandangan saya golongan B40 kena sediakan dahulu makanan asas di rumah
sebelum pergi beli makanan-makanan lain. So, makanan asas ni penting. Kalau ada beras pun dah ada beras, ada telur, ada bawang sikit dan minyak, kita dah boleh buat nasi goreng untuk ahli keluarga kita. Nasi goreng telur tu kan. Just a simple nasi goreng. Ataupun kalau betul-betul dah tak ada, kita boleh gunakan beras untuk buat bubur dan sebagainya. Sekurang-kurangnya dapat bagi tenaga kepada, beri makanan yang ada tenaga pada ahli keluarga. Itu yang penting. Doktor, saya rasa macam doktor pasal doktor tu semakin menarik doktor. Sebab doktor doktor kata macam yang paling penting saya doktor yang doktor kongsikan ialah makanan asas di rumah perlu ada. Okey? Maksudnya di sini ialah kita perlu ada beras, kena ada telur, asam, gula, ada garam. Benda kita perlu ada dalam sisi rumah sebab penting untuk memastikan kekal sihat dan bertenaga. So saya rasa benda ini tidak memberi sedikit sebanyak nasihat dan juga inspirasi kepada penonton kita bagaimana nak pengurusan makanan, bagaimana kecukupan makanan itu dari sisi terutama sekali dalam keadaan pandemik ini, norma baru ini. So, doktor, saya ingatkan juga kepada para penonton, sekiranya terdapat soalan-soalan yang ingin diajukan, boleh diajukan terus di ruangan chat ataupun boleh bertanya soalan kepada terus kepada para panel kita berkenaan dengan soalan yang ingin diajukan. So saya risau juga nanti kan nak tanya tapi macam kat mana ya nak tanya soalan, di bahagian mana ya, mungkin ada penonton kita kurang arif di bahagian ruangan chat, boleh terus raise hand ataupun bertanya soalan kepada panel kita dengan menggunakan nama dan terus ke soalan terus. Data apa yang ingin ditanya, bagaimana kursus makan, bagaimana nak kekal sihat semasa PKP 2.0 ni, bagaimana keadaan-keadaan gini yang boleh menyebabkan kita tidak berlakunya pembaziran. So perkara-perkara itu boleh diajukan kepada panel kita. Okey doktor, saya ingin bertanya terus kepada doktor lah. Okey, apakah tips atau saranan yang doktor dah bagi, walaupun doktor dah bagi tips banyak dah, saya nampak macam contohnya pengurusan makanan, menu makanan, asas makanan, kestabilan makanan macam mana, okay, apa asas supaya macam nak uruskan, asas sayur perlu ada setiap makanan. Doktor dah bagi tips dah saranan. Tapi bolehkah doktor bagi lagi sikit dalam aspek bagaimana para penonton kita boleh kekal sihat dan tidak berlaku pembaziran pembelian makanan dalam konteks norma baru ni. Dia nak beli pembelian makanan tu doktor. Bagaimana doktor? So dia kalau nak beli tu, apa yang patut mereka nak beli dulu, apa yang boleh beli kemudian, bagaimana doktor? Boleh doktor kupas doktor? Okey, terima kasih Dr. Irwan. Jadi bila kita sebut tentang bagaimana nak kekal sihat tu, tadi saya dah sebutkan lah. Of course, jangan skip breakfast. Dia 3 makanan, 3 sajian utama yang kita tak boleh skip ya. Yang pertama adalah makan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Makan malam mesti ambil, tapi makan malam orang kata yang paling sihat adalah sebelum pukul 7. Sebenarnya ada lagi yang kata sebelum pukul 8. Tapi bagi saya sebelum pukul 9 kita kena ambil makan malam. After that kalau rasa lapar lagi, boleh ambil buah ataupun Milo satu cawan ataupun susu. Bergantunglah kan, tapi jangan ambil kudapan untuk keripik ke apa sambil tengok TV tu makan keripik lagi kan. So benda ni sebenarnya dia bila dah malam tu kita cuma perlukan sedikit sajalah jumlah tenaga waktu kita untuk tenaga tersebut untuk badan kita gunakan semasa kita berehat. So kita untuk kadar metabolisme asas lah. Maksudnya kadar metabolisme asas ni tanggal kita gunakan untuk proses-proses fungsi-fungsi organ dalam badan kita, jantung, buah pinggang dan sebagainya. Ya, so perlu ambil juga lah makan malam tapi dalam jumlah yang berkurangan sedikit. Tapi okey, itu yang pertama. Yang kedua dari segi pembelian produk makanan itu sendiri bergantung. Macam contoh, macam tadi saya ada sebutkan, bila kita nak membeli satu produk bekal ataupun bahan makanan kita kena follow, kita kena list down ataupun kita kesenaraikan apa yang perlu beli
dan berapa jumlah dia. So untuk dapatkan senarai makanan, jumlah makanan ni kita kena merancang menu. Menu perlu dirancang untuk 1 minggu. Itu yang paling menjimatkan lah. Dan bila kita dah merancang menu, kita dah dapat kena pasti apa bahan makanan yang kita nak beli, barulah kita beli ke tempat-tempat yang sering kita belilah. Kalau boleh pergi pada tempat yang boleh menawarkan harga yang lebih murah. So kalau kita sebagai pengguna ni kita kena pandai. I think semua masing-masing ada smartphone kan. Ramai yang dah ada smartphone, tapi dari segi penggunaan smartphone pun kita kena up to date lah. Kalau kita lihat PDN SCP, dia ada aplikasi yang kita boleh semak harga. Aplikasi itu sebutkan sebagai price catcher. Mana dia akan senaraikan harga makanan setiap hari, dekat mana kita boleh dapatkan harga yang paling murah. Dia akan buat comparison antara kedai, antara pasar dan sebagainya. So kita boleh dari situ kita boleh dapat kita boleh tentukan kat mana kita nak beli makanan. Ya, kat mana yang paling murah yang kita boleh dapat dengan jumlah ataupun kuantiti yang kita perlukan. So kita gunakan aplikasi yang dah sedia ada, yang dah disediakan oleh pihak kerajaan untuk memudahkan kita. Tapi saya yakin ramai yang tak akan tahu ataupun tak tahu kita ada price catcher. Kecuali bila kita ada masalah, kena tipu, kena scam ni, baru kita rujuk pada KPN. So sebenarnya KPN HCP ada banyak lagi aplikasi yang dibangunkan untuk pengguna itu sendiri. So saya pun menggunakan price catcher untuk mendapatkan harga yang murah di sekitar kita dengan PKP 2.0 kat Selangor ni. Kalau boleh nak rentas daerah, so kita boleh dapatkan kat mana tempat yang sama daerah, yang dalam daerah yang kita tinggal, kat mana yang kita boleh dapatkan harga yang murah untuk bahan makanan. Dan yang ketiga, kita kena amalkan juga FIFO. FIFO tahu kan? First in, first out. Maksudnya dekat sini, ini dari segi keselamatan makanan dan juga kualiti makanan itu sendiri. So bila kita sebut dengan first in, first out, maksudnya barang makanan yang dah dibeli pada minggu lepas, kalau tak habiskan dahulu, barang makanan yang baru dibeli diletak di bahagian belakang page, ataupun untuk bahan mentah macam ikan. So untuk ikan tu jangan bila you dah beli sekilo you tak asingkan. Kalau boleh asingkan lah ikut hidangan ataupun sajian. Let's say sekilo ikan kembung for example ada 6 ekor, saiz sedang ataupun besar. So bahagikan kepada 2, so that dia dah jadi 2 hidangan kat situ. Kalau besar kita boleh potong lagi, sebab ikan ni dari segi keperluan untuk badan kita, ikan ni kena ambil at least kurang-kurangnya 1 ekor 1 sajian. 1 ekor tu tengok saiz juga, dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil, yang sedang saiz yang sederhana. So kalau dapat yang besar, bila kita bagikan 2, kita dah ada 1 sajian dekat situ ya. Dapat 1 sajian untuk 1 hari tu. So kita dah boleh makan tengah hari, makan malam. So itu berdasarkan pada saiz hidangan ataupun saiz sajian. So first in, first out tadi ya, untuk bahan mentah macam bahan basah, macam contoh ikan, ayam, kalau belum habis digunakan minggu lepas, kita kena gunakan dahulu, barulah kita gunakan daging ikan atau ayam yang baru dibeli pada minggu ini. So ini konsep first in, first out, maksudnya kualiti makanan tu sentiasa kita dapat jaga. Dan dari segi keselamatan makanan pun kita dapat kontrol kat bahagian itu. Dan yang terakhir sekali saya rasa adalah dari segi pembelian makanan ni, kita perlu membeli secara lebih praktikal lah. Ada setengah-setengah bahan makanan tu tak perlu pun kita beli, tapi sebabkan oleh packaging dan juga kita punya iklan yang menarik kita untuk membeli, so kita kena be careful on that part lah. Selalu
selalunya iklan atau packaging yang menarik boleh menyebabkan kita sebagai pengguna ni nak jumpa produk. Itu aja ya. Kira tak saya macam tip yang bagi tu ada 4 perkara yang saya boleh macam mana nak kecukupan makanan kan, dan makanan makanan kena ambil lah makan tengah pagi, tengah hari dan malam. Kalau lapar sangat pun tengah malam tu ambillah minum air ataupun makan buah-buahan. Okey, kedua doktor kata kalau nak beli dekat apa, dia gunakan beli pembelian makanan tu kita doktor sarankan menggunakan guna aplikasi yang ada di handphone kita, smartphone tu. Sebab kita sayang doktor kan kita dah ada aplikasi, kita dah ada phone yang bagus, tapi kadang-kadang kita tak guna. Kadang kita pergi jauh-jauh sangat pergi tu. Kita tahu kita tak buat pembandingan pembelian makanan tu. Kalau tak boleh apa yang mana, kita tengok tak apalah, boleh je daripada jauh. So kita ada sikap kepada pengguna kita ni ambil mudah. Bila dah beli rupanya tak perlu pun. Orang alamak ni lagi murah. Oh ni lagi mahal. Tempat ni dekat rumah ni lagi murah daripada tempat yang sini. Kita dah mula menyesal. Kedua doktor kata tadi macam saya tertarik dengan doktor punya cara saya tadi tu, first in first out. So mana saya kena buat doktor. Sebab apa? Beli makanan yang makanan yang dah beli sebelum ni kita pindahkan ke depan, yang baru kita pindahkan ke belakang. Kadang-kadang kita yang baru ni kita tak depan. Bila terlampau kita ambil terus je dalam freezer kita doktor. So begitu akhirnya makanan yang lama tu dia jadi makin lama makin dah tak berkualiti. Tak baik lah. So jadi dah sudah kita dah tak nak makan, jadi kita buang terus. Pergi mana? Pergi tong sampah. So begitulah. So kita ada, bagi saya nampak lah doktor punya saran ni sangat bagus. Doktor dah bagi satu sistem kepada para penonton dan juga saya juga, bagaimana nak urus makanan kita kekesihat dan juga tidak berlakunya pembaziran makanan. So doktor sedar tak sedar doktor, dah hampir sejam dah doktor. Saya ingat tadi baru setengah jam. Rupanya dah hampir sejam dah kita bersiaran ni doktor. So jadi saya cukup berbangga doktor sebab penonton kita dalam ni masih kekal mendengar kita perbincangan kita hari ini dah hangat juga. Penonton kita lebih daripada 140 lebih orang. Kekal doktor daripada dari tadi sampai sekarang. So doktor, saya sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, doktor bagi rumusan sikit doktor. Rumusan apa yang doktor kongsi kepada penonton dalam menghadapi dan juga mengadaptasikan norma baru PKP 2.0 doktor. Silakan doktor. Terima kasih Encik Ruan. So memang betul dah hampir 11.30 pagi. Jadi saya boleh rumuskan kat sini ada beberapa perkara lah. Yang pertama, bila kita sebut dengan PKP 2.0, first kali yang dalam fikiran kita adalah adakah cukup atau tidak makanan kat rumah tu. Especially mereka bagi pengguna yang B40 yang kehilangan pekerjaan. Ini adalah perkara pertama yang perlu yang sering dipikirkan oleh mereka. Jadi saya dah maklumkan juga dekat sini bahawa kita ada bantuan pihak kerajaan ada sediakan bantuan bako makanan. Jadi bako makanan itu sendiri boleh mengurangkan beban kepada mereka yang terjejas pendapatan mereka. Tapi untuk dapatkan bako makanan ni kena melalui JKM lah, kena apply ataupun kita mohon melalui JKM. Yang kedua adalah tentang dari segi pembelian makanan itu sendiri. Bagi pengguna B40, saya galakkan anda merancang menu. Merancang menu untuk ahli keluarga bagi seminggu bagi mengurangkan pembaziran, especially pembaziran dari segi kewangan lah. Bila kita merancang menu, kita dapat senaraikan apa makanan yang kita nak beli dan kita dah dapat bajet. Maksudnya kita boleh buat bajet untuk pembelian makanan kita. Yang ketiga adalah dari segi pengurusan makanan kat rumah, untuk inventory dan sebagainya. Inventory ni first in first out, FIFO tu perlu diamalkan. Sebab kalau kita amalkan FIFO ni, kita lebih dapat kekalkan kualiti makanan, rasa makanan dan pembaziran kita tidak akan berlaku. Maksudnya pembaziran kat sini pembaziran bahan mentah yang tak digunakan langsung. That's why saya ingatkan tadi, waktu nak beli makanan, beli cukup-cukup. Jangan beli secara berlebihan. Kalau secara pukar, for example, buy two free one. Sebenarnya yang free one tu selalunya adalah bahan makanan yang dah nak tamat tempoh. Dia offerkan sekali. Jadi kena be careful on that part lah. Dan selalunya bila beli terlalu banyak, penggunaan dia sikit,
So yang balance tu akan dibuang. Ini membazir namanya. So itu adalah rumusan yang boleh saya berikan pada hari ini. Terima kasih pada Dr. Irwan atas menjemput saya untuk program pada pagi ini. Dan berkongsi makanan ni kita boleh kurangkan kos pembelian dan sebagainya. Thank you very much. Okey, saudara-saudara, rumusan Dr. bagi tu dah padat dan juga sangat macam memberi satu nasihat dan juga kepada penonton kita bahawa bagaimana mereka nak menguruskan diri, bagaimana nak beli makanan yang patutnya, yang didahulukan dan kurang yang tak diperlukan kemudiankan. So saya rasa benda itu sangat membantu dalam keadaan norma baru ini. So doktor, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi menjadi panel dalam program Buah Bicara 360 Darjah Perspektif Pengguna Masyarakat. So saya nak ingatkan juga kepada para pengguna, pada penonton kita, ialah program ini merupakan anjuran Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia iaitu MEFI, dan juga mendapat kerjasama yang jitu daripada Jabatan Bersumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Malaysia Universiti Putra Malaysia. Untuk kalau masuk program ini bisa dilaksanakan setiap hari Jumaat pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Okey, program ini akan menampilkan pakar-pakar dari pelbagai bidang berkenaan isu-isu semasa. So saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi pada minggu kedua pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada penceramah kita Dr. Samsul Azhari Zainal Badari yang merupakan pensyarah kanan daripada Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Malaysia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum dan terima kasih Dr. Assalamualaikum.